Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya host anda Indra Sahib. Dan saya Izzat Koki. Saya Eric People. Dan anda bersama kami dalam podcast Sahabat Bertanya. Yeah, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi kan. Macam korang semua okey Okey, aku okey. Ada hiccup tadi sikit lah Saya terpaksa. Biasa. Kita go je Tapi Alhamdulillah kita dapat go live kawan-kawan dan penonton-penonton yang live. Alhamdulillah kita dapat berada secara live. Dan saya ingin memberikan shout out kepada sponsor kita kan. Sabar je, aku pun tak prepare. Kau tengok aku punya sembarang, aku pun tak prepare sebenarnya. Tak apa, santai-santai je. Okay, shout out bagi sponsor kita kan. Shout out bagi sponsor kita. Siapa in? Aku ada gambar dia, aku tak mau. Sekejap, sabar sekejap. Yang aku tahu ejen rumah je kan, jual beli rumah kan. Tahu. Dia memang pakar dalam jual beli rumah. Sorry, ini first time kita patah balik live kan. Macam-macam kita nak kena standby. Tapi sebenarnya Indra berlakon je ni. Podcast ni ditaja oleh our official sponsor Salwadin dari Hero Homes kan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, silalah hubungi beliau di talian 92700737. Dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin Hero Homes dan juga pada Instagram beliau Wawa_Din. Terima kasih. Jadi itu kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana kawan-kawan. Kita akan kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric People. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya kawan-kawan, selamat kembali lagi kepada podcast Sahabat Bertanya. Alhamdulillah kita malam ni kita ada topik yang agak very controversial sikit. Apa topik tu? Topik dia tentang orang main tak ada. Orang main poker online. Tapi sebelum itu kita ingin memperkenalkan kepada ustaz kesayangan kita. Ustaz kesayangan kita, Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz. Apa khabar Ustaz? Ahlan Ustaz, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Dalam keadaan baik lah, insyaAllah. Masya Allah. Saya dah lama tak nampak Ustaz tau. Rindu betul. Yelah, last kita podcast bila? Dah setahun ada Kau tak rindu Ustaz ke Pul? Rindu, aku selalu FaceTime. FaceTime ke Ustaz? Dalam mimpi. Okey. Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Kita akan membahaskan tentang isu, kita akan go straight to the point tentang topik pada malam ini. Topik iaitu apakah hukum bagi seseorang itu berjudi online dan menggunakan cryptocurrency kan. Dan dalam masa yang sama, perkara ini saya ingin ketengahkan lah. Perkara ini banyak berlaku di kalangan anak muda sekarang ni. Mungkin diorang tak tahu kot kan. Saya ni
tak nak assume lah, tak nak mendakwa mereka. Mungkin mereka tak tahu tentang hukum hakamnya. Jadi kita minta bimbingan daripada Al-Fadhil Mukarram Ustaz untuk memperjelaskan apakah hukum bagi mereka main poker online ni. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita dapat bertemu semula di dalam siri podcast Sahabat Bertanya ini. Ini adalah episod pertama lah setelah lama kita berehat. Jadi insya-Allah apa-apa yang akan diketengahkan dari segi ilmu, pengalaman, info-info, maklumat-maklumat yang baru, insya-Allah dapat kita jadikan dia sebagai pedoman untuk kehidupan kita, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi firstnya soalan ni, setelah lama kita berehat ni agak berat sikit lah. Terus masuk pada apa? Tapi lagi permainan berat poker dan sebagainya. Tapi Afwan Ustaz, lagi berat Brother Eric People kita. Saya tengok Ustaz boleh jawab tak boleh Ustaz? saya tengok bibir kiri dia Mata semakin dia berat. macam dah Ustaz. berat je mata dia. Tak tahu juga Ustaz boleh jawab tak boleh. Tak boleh saya pun tak boleh Ustaz. Tak boleh tolak tepi dia. Tak tapi Ustaz. Member boleh tak apa boleh berangkat, jangan takut. Okey, dari kalau kita nak dari segi jawapan untuk soalan itulah secara ringkas kita baru mula podcast kita ini. Jadi kita tahu bahawa bila disebutkan perjudian online lah. Online kita jangan masukkan dahulu, tapi kita sebut tentang hukum ahkam perjudian. Jadi telah diketahui oleh ramai daripada kita mungkin yang mendengar dan juga pernah membaca, ada yang pernah membaca sahabat-sahabat yang ada di dalam studio ini sekarang, bahawa perjudian itu hukumnya adalah haram. Dan pengharaman judi itu telah dinaskan ataupun telah ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Hanya sahaja ataupun sesungguhnya khamar, arak itu, dan juga maisir. Maisir di sini adalah judilah ataupun qimar, perjudian. Wal ansabu wal azlam disebutkan ia adalah satu perkara yang jijik dan dia termasuk daripada amalan syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh ataupun ada perintah kat situ untuk menjauhkan diri kalian itu daripada perkara-perkara ini. Taib, kerana apa? Dia adalah perbuatan syaitan dan kesan yang berlaku daripada perjudian. Taib. Bila kita sebut tentang perjudian itu, kita kena tahu first kali ta'rif ataupun had. Sama ada seseorang itu bila dia bermain dengan satu-satu permainan yang berkait dengan wang ataupun selain daripada wang, yang mana ada pertaruhan. Kadang-kadang orang main tidak ada pertaruhan. Jadi judi itu kalau kita lihat dari segi definisinya, taib, itu adalah pertaruhan menggunakan wang ataupun selain daripada wang. Pertaruhan yang berlaku dengan wang, duit. Bila kita sebut dengan wang, duit, tak kiralah apa jenis duit, sama ada pada zaman dahulu ataupun yang ada pada zaman sekarang, dengan istilah-istilah yang berbeza. Sama ada duit yang nyata yang biasa kita gunakan ataupun duit yang sekarang ini mata wang digital diorang panggil, cryptocurrency dan sebagainya. Baik. Pertaruhan yang melibatkan wang ataupun selain daripada wang. Barang-barang contohnya seperti air misal kata, ataupun selain daripada wang lah, apa-apa boleh dikiaskan selain daripada wang. Yang mana hasil ataupun kesan daripada akibat daripada perjudian itu, ada pihak yang mendapatkan keuntungan dan ada pihak yang mendapatkan kerugian. Jadi bila ada pertaruhan yang mana satu-satu pihak itu mendapatkan keuntungan dan satu-satu pihak itu mendapatkan kerugian, maka kita mengatakan bahawa itu adalah judi. Walaupun namanya itu tak dinamakan dengan judi. Walaupun kadang pertaruhan itu dengan benda-benda yang kita anggap sedikit. Contohnya 50 sen. Benda yang kita tak pandang pun jumlah nilainya itu sedikit. Tetapi kesan daripada perjudian ataupun pertaruhan itu, dia boleh membawa kepada kerugian pada satu pihak, dia bawa keuntungan pada satu pihak. Maka itu adalah perjudian yang haram.
Tidak kira sama ada dia itu dimainkan secara nyata ataupun bukan online, ataupun yang biasa kadang kita dengar orang main judi dengan kuda, bet kuda dan sebagainya. Ataupun mungkin dulu pada zaman-zaman ada orang budak-budak kecil dan sebagainya jahil, kadang dia main slammer dan sebagainya. Ni ada 5, ni ada 5. Baik, dia taruh dan sebagainya, ataupun dia Atau dia main red light, dan green light, Ustaz. sebagainya. Ataupun misal kata bila pergi fun fair dan sebagainya. Dulu kan ada fun fair dan sebagainya, campak cincin besar tu dan sebagainya. Ataupun yang sekarang ni ada scroll dan sebagainya. Itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Selagi mana ada kerugian pada satu pihak dan juga ada keuntungan bagi satu pihak, yang mana permainan itu ada pertaruhan dalam permainan itu, maka itu dinamakan Itu dinamakan judi. Dan itu adalah satu maksiat lah. Kalau main claw machine pun tak boleh. Jadi Setakat nak ambil teddy bear je. Catch jadi and kalau release. Catch and release. jadi kalau Apple dah masuk claw machine macam itu kan, terus tembak gitu kan. Dari nak tembak. Engkau semasa tembak ustaz dah Aku memang kaki claw machine juga. Betul ke Ustaz tak boleh main ni? Jadi kalau misal kata kalau macam claw machine ataupun misal kata dulu kan, kalau kita kecil-kecil kita fun fair dan sebagainya, kita taruhkan sesuatu untuk kita dapatkan sesuatu itu. Tapi pada hakikatnya bila kita taruhkan sesuatu, kita letak sesuatu, tetapi kita tak dapat benda itu, maka ada kerugian bagi pihak kita dan ada keuntungan bagi pihak yang keuntungan bagi pihak yang lain. Bila ada kerugian pada satu pihak dan juga ada keuntungan pada pihak yang lain, kiaskan seperti claw machine ataupun apa-apalah permainan dan sebagainya. Lain beza hukum dia itu dengan jual belilah. Jual beli itu memang kita beli sesuatu, kita memang dapat terus benda itu. Selain daripada itu mungkin boleh dimasukkan ada unsur-unsur penipuan kat situ. Dari segi hukum claw machine dan sebagainya. Mungkin sekarang diorang ada lebih bijak, ada orang dia modified ataupun dia letakkan apa orang kata, Kira boleh gigit atau tak gigit lah, kira tu dan benda. sebagainya, ataupun dia letakkan chip dan sebagainya. Ada penipuan, unsur-unsur penipuan kat situ. Jadi perbuatan itu ataupun orang yang melakukan perbuatan itu first kali adalah haram, dan kita yang tahu bahawa benda itu sudah berlaku, itu juga kita tidak boleh main benda itu. Sebab ini adalah mengelakkan. Baik, pada soalan perjudian tadi. Jadi kalau misal kata orang itu dia main poker, okey, dan dia melibatkan wang. Poker ni kita panggil lah sama juga dengan kad, daun teruk dan sebagainya. Tak kira sama ada yang boleh fizikalnya boleh pegang ataupun digitalnya dekat komputer dan sebagainya. Selagi ada pertaruhan duit, tak kira apa jenis duit, kripto ke apa dan sebagainya, ada keuntungan bagi satu pihak dan melibatkan kerugian pada pihak yang lain, maka itu adalah judi yang diharamkan. Itu adalah judi yang diharamkan. Nah, Tapi kalau duit tu sebenarnya cuma macam point je Ustaz. baik. Kalau misal kata duit itu point, Tapi ada dollar sign lah dekat ada dollar sign dan sebagainya. Baik. Duit itu adalah point. Point itu boleh ditukar menjadi duit ataupun tidak. Tidak, kalau tidak boleh lah. Jadi point itu adalah point yang biasa. Jadi suka-suka main dan sebagainya. Yalah, betul. Taib, itu tidak menjadi masalah. Tetapi perlu diingat, taib, hatta dalam permainan poker dan sebagainya, kita boleh balik ataupun kita boleh pindah kepada satu aspek ataupun kita pindah pada satu perkara lah. Kita lihat adakah perbuatan ini adalah perbuatan yang dipuji. Walaupun diharuskan, bila kita katakan diharuskan kerana apa, tak melibatkan duit, tidak ada kerugian pada satu pihak dan juga keuntungan bagi satu pihak, hanya main suka-suka dan sebagainya, tapi ini adalah permainan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang memang menentang suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita mengatakan tidak melibatkan duit, tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan bagi satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain, tetap sebaiknya adalah dijauhkan daripada permainan-permainan seperti itu dan main benda-benda yang lain yang ada dan banyak lagi, insya-Allah. Ustaz, maaf Ustaz. Nah, Tapi Ustaz cakap rugi kan. Kalau cakap lah saya dah ketepikan ni duit. Kira saya manage saya punya duit gaji lah cakap. Saya tepikan 200 khas untuk saya
berjudi lah kira. Tapi cakap main nombor ke apa. Tapi saya tak rugi. Saya memang ada duit ekstra ni 200 ni. Memang niat ikhlas nak main macam lah. ibarat sedekah lah gitu. Kat infak kat kuda Dengan lah. Singapura yang kat kita main ni pun diorang pun kaya pun. Diorang kasih kita duit menang sikit pun diorang tak rugi Ustaz. Diorang dah memang kaya. Macam mana gitu Ustaz? Baik. Dia walaupun kita tak rasa rugi dan sebagainya, tetap di dalam istilah had yang diletakkan oleh syariat, tetap berlaku kerugian. Walaupun kadang kita tak indahkan dengan kerugian itu. Walaupun kadang orang bet dengan $1 dan sebagainya, kadang memang dia perlukan $1. Taib, $1 itu memang diperlukan. Cuma pada pandangan dia, untuk dirinya sendiri, dia memang tak perlukan $1. Cuma syariat tak pandang dari situ ataupun tak nilai daripada situ. Tak kisah sama ada awak rasa rugi ataupun tak rasa rugi. Walhasil sekarang berlaku kerugian pada satu pihak. Duit yang awak taruhkan, awak tak dapat apa-apa. Walaupun $1, walaupun 10 sen awak taruhkan, awak tak dapat apa-apa daripada duit itu, maka itu dinamakan judi. Yang diharamkan oleh syariat. Walaupun awak rasa dengan $1 ataupun $2 ni kadang tak ada apa-apa lah. tak jadikan aku bankrupt dan sebagainya. Tapi dalam neraca syariat telah diputuskan oleh para ulama daripada nas Al-Quranul Karim bahawa itu adalah perjudian dan itu diharamkan. Dan kesan yang berlaku daripada perjudian itu sangat banyak. Itu kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh telah dibahaskan oleh para ulama. Kesan dia boleh ada kesan yang buruk bagi diri orang itu sendiri, ketagihan contohnya. Ada kesan dari segi keluarganya, mungkin boleh menghancurkan dia punya keluarga. Dalam masa yang sama memburukkan satu-satu masyarakat, menghancurkan satu-satu masyarakat. Ustaz pernah dengar ini definisi tak? Daripada kalangan masyarakat kita, taik judi. Taik judi taik judi. Pernah dengar cuma tak tahu makna dia macam mana. Saya pun kurang mahir tapi apa yang saya boleh fahamkan, taik judi ni adalah orang yang sudah addicted dan ketagih dengan amalan judi ni. Tak boleh berhenti lah Tak kira. boleh berhenti bro. Kena cebok tu. Macam mana Ustaz kalau tak boleh berhenti tu? Dah biasa lah, jadi kebiasaan lah cakap. Itu dah berkait dengan hawa nafsu lah. Ataupun nafsu lah. nafsunya itu sudah menguasai dirinya. Sehingga dia tidak dapat meninggalkan apa yang telah dia terbiasa. Tapi rezeki datang daripada Allah Ustaz. Ada orang cakap. Itu masalah saya pernah dengar ni. Rezeki pun datang daripada Allah apa? Rezeki memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan, tapi kita diberikan pilihan untuk pilih jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Dan kita akan dinilai, kita akan dihisap daripada pilihan kita ikhtiar. Itu dari segi pembahasan tauhid kat situlah. Tentang perkara ni Ustaz, pasal ada sebahagian daripada masyarakat kita yang mengatakan, aku judi, aku dapat kemenangan judi ni ataupun keuntungan daripada judi ni, aku dapat belanja kawan-kawan, dapat belanja keluarga-keluarga, pergi holiday, pergi Kasih makan. kira naikkan ekonomi sikit lah. Ekonomi lah. Lagi tengah teruk pun sekarang. Dalam pemikiran dia, dalam pemikiran orang yang berjudi ni, dia memikirkan dan menyangkakan yang dia memberi manfaat kepada orang lain. Adakah manfaat itu sia-sia Ustaz? Matlamat tidak menghalalkan cara. Ustaz macam kat Jadi matlamat kita itu memang jelas. Matlamat untuk bantu orang, bantu fakir miskin, bantu orang-orang susah, anak-anak yatim dan sebagainya, bina rumah anak-anak yatim. Tetapi caranya itu salah. Caranya itu didapatkan daripada hasil perjudian, cara yang haram dan sebagainya. Maka itu adalah perkara yang tetap kita mengatakan haram. Kita mengatakan bahawa, ataupun bukan kita mengatakan, para fuqaha itu telah memutuskan bahawa itu adalah perkara yang haram dan tidak ada barakah dalam perkara yang haram itu. Bahkan mungkin dia boleh menjadi satu perkara istidraj kita panggil. Seseorang itu misal kata dia main judi dan sebagainya, makin rajin dia pergi masjid contohnya. Dia main judi dan sebagainya, makin rajin dia berinfak, dia sedekah. Lalu dia mengatakan dengan bangga ni, dia mengatakan, lihat Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala redha atas apa yang aku lakukan. Itu bukan menunjukkan keredaan Allah atas apa yang dia lakukan. Itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang tersebut. Dan pada masa yang sama tanda Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang murka terhadap orang tersebut, dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia nikmat sehingga dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia hanyut. Dan akhirnya nanti dia akan menyesal. Jadi ni ada masalah dengan akidah Ustaz. Yang saya rasa lah masalah akidah, maksudnya in cara pemikiran dia. Dia menyangkakan kemenangan duit yang dia dapat ini daripada judi
adalah hasil rezeki daripada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama Ustaz dah bahaskan secara nyata, dan yang mana apa yang diinfakkan ni tidak ada membawa apa-apa manfaat lah, betul tak? Tapi ini ideologi yang saya rasa kita harus bahaskan, Ustaz. Adakah dalam pemikiran seseorang ini diri dia tu sudah tersesat ataupun tergelincir dengan perfahaman seperti ini, Ustaz? Kalau orang ada mempunyai pandangan ataupun pemahaman seperti ini, fahaman ataupun pemahaman seperti ini, kita mengatakan bahawa dia itu jahil lah. Dan dari segi adakah dia melibatkan akidah ataupun tidak, kita buat masa ini kita mengatakan seperti mana yang telah disebutkan oleh para ulama, dia ini dalam kategori orang yang fasik dan orang yang jahil. Dan orang yang fasik ataupun orang jahil di kalangan orang-orang muslimin masih lagi dihukumkan dia itu sebagai seorang muslim. Illa anna perbuatannya, kecuali perbuatannya itu akan nanti pada hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang fasik ataupun orang yang jahil ini perlu dia sedarlah, keluar daripada kefasikannya, keluar daripada kejahilannya dengan dia menemui para ulama. Yang paling utama tadi kita belum sambung, iaitu dia melawan hawa nafsunya, kerana dia dah menjadi ketagih akan perkara ini. Bukan hanya perjudian, kadang ada orang dia tak main judi tapi dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, juga itu adalah haram. Kadang dia 24 hours misal kata, ataupun sekarang tak 24 hours masjid buka jadi 5 waktu dia ada di masjid. Tapi dia menzalimi orang lain, dia mengambil, mencuri harta orang lain, merampas harta orang lain dan sebagainya. Jadi orang-orang seperti ini juga adalah orang-orang yang zalim, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dalam Al-Quran akan akibat yang akan mereka terima nanti pada hari akhirat. Jadi orang-orang seperti macam itu yang mengatakan bahawa rezeki itu walaupun daripada sumber yang haram tetap rezeki. Kata kita belajar dalam Jawharatul Tauhid, wa rizqu ma yanfa'u walau muharramah. Itu Imam Laqani mengatakan rezeki itu memang Allah Subhanahu Taala, ataupun rezeki itu walaupun dia daripada jalan yang haram, itu tetap dinamakan rezeki. Itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Taala. Tapi kita tak bolehlah kita mengatakan ini kan rezeki daripada Allah Subhanahu Taala. Seolah-olah kita ini tidak diberikan ikhtiar, iaitu pilihan untuk pilihan yang baik ataupun pilihan yang buruk. Saya ada sebab, Ustaz, mengapa saya ketengahkan isu ini, isu tentang akidah. Kerana saya akan melanjutkan dengan soalan yang saya yang seterusnya, iaitu orang yang biasa dalam keadaan berjudi dan tabiat dia semakin buruk dan menjejas akidah dia. Seperti dia mula nak pergi kat kubur ke, pergi kubur Cina ke, minta nombor dia pergi ke, misal pergi ke apa-apalah kan, apa-apa yang untuk dapat heng lah kira. Dapat heng ke, dan kepercayaan yang betul sampai pergi makam. kepercayaan yang luar daripada adat Islam, Ustaz. Baik, kalau dia melakukan perkara sedemikian, dia ada i'tiqad bahawa ada kuasa selain pada kuasa. Kuasa yang mutlak itu milik Allah Subhanahu Taala, tapi dalam masa yang sama dia ada i'tiqad, kepercayaan bahawa contohnya misalnya kata barang-barang seperti ini, ataupun pergi ke satu pokok dan sebagainya, pokok ini boleh kasih hing dan sebagainya, ada kuasa. Kasih pokok hing dan sebagainya. Pokok hing. Pokok hidup ke? Tapi pokok hidup, Ustaz. Pokok hidup, Ustaz. Pokok hidup. Pokoknya pokok hidup. Pokok hidup. Itu trik ya. Ustaz loading. Pokok hidup. Pokok hidup. Okey. Jadi dia ada i'tiqad seperti itu. Jadi kita mengatakan bahawa seperti mana dalam tauhid itu i'tiqad, ada i'tiqad seorang bila beriktikad bahawa ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah dia itu sudah melakukan syirik ya. Dia sudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam masa yang sama dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia menghalalkan perjudian yang jelas-jelas haram. Okey, Ustaz, maaf kita diganggu oleh sebuah bunyi. Saya rasa siapa yang dengar live ataupun menonton live, secara terang saya mengatakan di sini, gangguan jin kita berada di studio. Studio saya tak nak mention lah.
Aku ingat kan ni sound effect memang kita buat ya, bukan? Ini pro Apple. Ini pro Apple. Kita dah lapar. Ini malam-malam buta dia pergi drill ni tempat ni apa cerita Kat ni. sebelah. Okey. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Kita ada product talk. Kita ada Saya nak buka baju lah lepas ni. Kita ada produk promo sekejap kan. Jadi saya nak pergi rembat dah ni. Saya nak buka baju dah nak keluar ni. Okay, jadi jangan ke mana, kita kembali lagi selepas ini. Dengan Sarawak is like very kata orang tu senang lah. Kita pun tak tahu macam mana how to do this kan. She actually bentangkan the steps. Kita quite satisfied lah. She's very bubbly. She can manage very well and she is very knowledgeable. So dia openkan kita punya eyes macam, so alhamdulillah, and we managed to find this place. Alhamdulillah, and we love it. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Saluadin di 9270 0737 dan lungsurilah Facebook beliau di Saluadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi kepada podcast Je Sahabat Bertanya. Dapat tadi cukai sikit dah. Saya minta maaf Ustaz Maaf Ustaz Saya Saya dah benar-benar settlekan minta Ustaz. maaf. Tadi Settle dah. Dah settle Ustaz. Sikit je dia kena saya. tadi tangan saya ringan je Ustaz tadi. Tak ada, confirm dia ni kaki judi je. Kaki judi ya, dia dah kalah. Dia dah tak boleh angkat lagi ni. Okey. Dia dah kalah. Okey. Tadi okey. Okay, dia dah thumbs up, Okey, thumbs up. Okay. Aku tak nak tengok dia. Kau Aku bikin tak nak dia. tengok. Aku tak nak tengok ni. Kau Tak dah nak bikin pusing. dia. Okey. Tak okey. main, Dah betul. bagi penonton tak nak nampak orang kat belakang itu kita punya crew member yang dah bikin tak adalah. Kita bukan gangster Tapi ni kira epic lah Dengan berbual ustaz tengah berhujah atau bunyi drill. Dia kan drill lah, dia drill Daripada session. HDB tak ada apa-apa. Ustaz sabar ustaz, ni ujian ustaz. Maklumlah kita dekat industrial area kita pasal kita sewa studio, jadi beginilah rasanya Tapi apa yang berlaku ni semua memang dah takdir Tuhan ustaz. Kita terima je ustaz. Aku boleh sambungkan balik tak sekali? Aku baru teringat. Okey, lagi sikit pasal Lagi lepas sikit. tu aku nak masuk pada Sikit je, segmen yang bab seterusnya. judi ni kan. Boleh. Okey, cakap lah saya dah menang ni judi dah Cakap sekali terkena lah Ustaz. Main $1 terkena 2,000 lah. Ketika 3,000 ke apa kan. Habis dengan duit tu, tapi saya tak buat makan lah. Saya tahu pun duit ni haram. Tapi saya buat beli barang. Beli barang atau tolong bayar orang hutang lah. Kat members yang hutang lah. Dia ada hutang lah. Saya bayarkan. Bagus. Jadi kita mengatakan bahawa bila kita ataupun kita bukan kita, seorang tu dia dah main judi dan sebagainya dan dia mendapatkan keuntungan daripada perjudian yang dia main ataupun perjudian yang dia lakukan, baik, maka hasil yang dia dapat sebenarnya dia tak miliki. Hasil yang dia dapat itu bukan milik dia. Jadi kalau kita ikut dari segi hukum fiqh seperti mana yang telah disebutkan oleh para fuqaha, hasil yang dia perolehi daripada hasil perjudian itu seharusnya dikembalikan kepada orang yang berhak ataupun yang benar layak untuk menerima. Contohnya orang-orang yang buat pertaruhan dan sebagainya kena dibahagikan. Jadi kalau sekarang misalnya kata orang main judi dan sebagainya dan dia dapat hasil itu dari segi pertaruhan kuda dan sebagainya, jadi kembalikan kepada tempat yang dia dapat keuntungan daripada perjudian itu. Tapi kerana apa? Pada hakikatnya dia tak memiliki barang itu ataupun dia tak memiliki duit yang dia menang ataupun yang dikatakan bahawa dia menang dengan duit itu. Jadi bila kita tahu perkara itu, duit yang kita dapat daripada hasil perjudian itu tak boleh dimanfaatkan. Walaupun kadang tujuan untuk dimanfaatkan itu adalah tujuan yang baik, membantu orang ataupun melunaskan hutang orang dan sebagainya. Taib, ataupun misalnya kata dibelanjakan, contohnya buat Bayar bil, Ustaz. bayar bil dan sebagainya, bayar hutang dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. First kali hukum bila kita dapat daripada hasil perjudian, dia adalah benda yang haram, bukan milik kita. Jadi harus dikembalikan duit tersebut dikembalikan kepada pihak yang sememangnya berhak untuk menerimalah. Taib, itu tak boleh dimiliki, apatah lagi membuat hukum sendiri mengatakan bahawa dia memiliki dan sebagainya, lalu dibelanjakan, diinfakkan. Kadang ada orang dia buat benda-benda charity dan sebagainya, ataupun misalnya kata buat
masjid dan sebagainya, ma'had tahfiz dan sebagainya, tapi daripada hasil yang haram, maka hukum dia tidak diperbolehkan dan tidak ada barakah pada perbuatan itu ataupun benda tersebut. Ada di kalangan para ulama yang melanjutkan pembahasan itu, kalau kita nak kembalikan, misalnya kita tidak diketahui duit itu, tidak diketahui siapa yang benar-benar layak untuk menerima balik duit itu, itu pembahasan yang lain lah, tidak perlu disebutkan. Walhasil sekarang duit yang dapat itu dia tak memiliki dan seharusnya dia kena kembalikan. Wallahu a'lam. Baik, jadi bagi penonton kita ada segmen yang baru kan, kita nak bahaskan sedikit kan, dan ambil manfaat daripada segmen baru kita ni yang berjudul Kalam Hikmah. InsyaAllah. Qala Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, wal malu tanqusuhu an-nafaqah, wal ilmu yazku bil infaq. Yang bermaksud daripada katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib, ilmu itu lebih mulia dari harta, sebab ilmu akan menjagamu sedangkan harta engkau yang menjaganya. Ilmu akan menjadi syafaat sedangkan harta akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta akan berkurang jika diinfakkan sedangkan ilmu malah bertambah setiap kali diinfakkan. Wallahu a'lam. Okey. Ni apa ni? Ini macam kat radio Ustaz macam rasa kat radio tak? Firman Saya- dan sabda Macam baru lepas buka. Ustaz rasa saya ada bakat untuk masuk radio tak? Apa ni, kau tak bilang kau ada segmen baru ke apa ni? Pandai-pandai kau bikin. Jadi ini segmen baru tentang pembahasan ataupun kita nak ketengahkan kalam-kalam hikmah daripada kalangan sahabat, daripada kalangan ulama. Jadi ambil manfaat lah sikit bro. Betul, Takkan nak dengar kalam aku. Takkan nak dengar Tony Robbins je bro. Kan? Tony Robbins kasi kita ada kalam-kalam Ingat. motivation. Jadi di sini kalam ini kalau kita bahaskan sedikit Ustaz kalau Ustaz izinkan. Itu apa, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, itu seorang sahabat daripada Rasulullah SAW kan. Mengeluarkan kata-kata yang sangat orang cakap tu mendalam. Dia mengatakan ilmu itu lebih mulia dari harta, sebab ilmu akan menjagamu sedangkan harta engkau yang menjaga hartanya. Jadi di sini saya rasa kenalah pada malam ini kita bahas tentang penjudian, harta, duit. Jadi kita serahkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz untuk berikan sedikit syarah daripada kalam hikmah ini. Baik, jadi ini adalah kata-kata hikmah daripada Al-Imam Sayyidina Ali, khalifah yang keempat setelah kewafatan Rasulullah SAW, setelah Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita dengar nama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita akan biasanya kita akan sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ada ulama juga yang menambah ataupun boleh dibacakan karramallahu wajhah, artinya apa? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajah kamu. Jadi ulama mengatakan kenapa doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, itu kerana wajahnya Sayyidina Ali ini ketika dia kecil lagi tidak pernah tunduk kepada berhala. Tidak pernah tunduk kepada berhala. Dia beriman dengan Nabi SAW itu ketika dia masih kecil lagi. Itu kehebatan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini diiktibarkan ataupun boleh dianggap sebagai antara ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW, dan dia adalah seorang yang menjadi rujukan di kalangan para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in. Ini Nabi SAW pernah bersabda, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali ataupun Ali ini adalah pintu bagi memasuki kota itu.
Jadi daripada hadis ini ataupun daripada ucapan sabda Nabi SAW ini jelas menunjukkan akan kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajah dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi perjuangan, dari segi usaha dakwah dan sebagainya. Imam Ali mengatakan al-ilmu khairu minal mal. Ilmu ini adalah lebih mulia atau lebih baik daripada harta. Harta ada kemuliaan dia kalau dibelanjakan dengan cara yang betul. Kita boleh masukkan dengan topik sebelum ini tadi. Masya Allah. Taib, kalau dibelanjakan dengan cara yang betul, cara yang menepati syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang lebih baik daripada harta itu adalah ilmu. Maksud daripada ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dia bukan ilmu seperti mana yang didefinisikan atau yang ditarifkan oleh orang-orang yang jauh tidak beriman kepada Allah SWT. Maksud daripada ilmu seperti yang disebut oleh Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat yang dapat menambahkan lagi takut kita kepada Allah. Yang dapat menggemarkan diri kita itu kepada negeri akhirat. Yang dapat menyedarkan kita bahawa kehidupan kita di sini, yakni di dunia ini, tidak kekal. Selama-lamanya kita akan berpindah ke negeri akhirat. Ini maksud daripada ilmu. Ilmu semacam ini, ilmu yang makin kita belajar, kita mencedok ilmu itu, dia makin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Faedah daripada ilmu ni apa? Ilmu ini bila kamu mempelajari satu-satu ilmu, itu akan terbit dalam diri kamu itu, contohnya takut kepada Allah. Maka ilmu takut kepada Allah ini yang akan menjaga kamu. Menjaga kamu ketika kamu bersama teman-teman kamu. Ketika kamu bersendirian, ada sifat taqwa. Kamu dapat merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kamu di mana pun kamu berada, sehingga kamu tidak terdetik dalam diri kamu untuk melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tahrusul mal, berbeza dengan harta, kamu yang menjaga harta. Kamu yang menjaga harta. Tapi ilmu kalau ada ilmu yang bermanfaat, dia akan menjaga diri seseorang. Al-ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Jadi diterjemahkan seperti mana yang ada dalam kalam yang tadi disampaikan, ilmu akan menjadi syafaat, sedangkan harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi syafaat adalah ilmu yang bermanfaat, yang akan menolong kamu nanti bila kamu masuk ke dalam alam barzakh. Yang akan menolong kamu nanti bila kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong kamu adalah ilmu yang mana kamu amalkan dengan ilmu tersebut, yang akan memberi syafaat, menyelamatkan kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu masuk ke dalam syurga dan kamu ditingkatkan derajat kamu bersama para anbiya, para rasul dan sebagainya. Masya-Allah. Wal mal mahkum alaih. Wal mal tankusuhu an-nafqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta ini akan menjadi kurang dengan apa kita keluarkannya. Kita keluarkan harta, nafkah, belanja sini, sedekah dan sebagainya, bayar bil dan sebagainya, semakin berkurangan. Tidak pada ilmu. Ilmu itu bila kita keluarkan, dia makin bertambah. Maksud bertambah di sini ada bertambah pahala kita. Bahkan bila kita sudah tidak ada ilmu itu, selagi mana ia dimanfaatkan, tetap kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah dikebumikan. Masya-Allah. Atau ilmu yuntafa'u bihi, seperti mana dalam hadis Nabi SAW. Kita mengajar alif, ba, ta, orang ingat sampai orang tu ingat, dia ajarkan anak dia, cucu-cucu dia sampai gitu mengalir. Masya-Allah. Masya-Allah, dengar tu Masya-Allah, manfaat kita. Jadi kita ada segmen baru pada tiap-tiap minggu insya-Allah, itu dinamakan Kalam Hikmah. Memang tadi kau macam terpanjat sikit dah, Ipul, aku minta maaf lah. Memang aku tak bilang pun semua orang kat sini. Dia tak boleh dengar bunyi gambus. Aku pun nak By the way, kalam by the way, gambus tadi Ijat yang main Tak, gagu. Okay Ustaz, jadi kita ada ambil satu soalan daripada live audience kita ni. Ada. Dari Afifai. Afifai, beliau menanyakan, salam Ustaz dan sahabat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Sorry, topik lari sikit. Kalau kita main senoman boleh ke tak? Senoman. Senoman. Jadi tadi kita bahas tentang judi kan. Jadi sini macam masuk pada bab Ustaz senoman. tahu senoman apa Ustaz Nak saya explain tak? Ustaz tahu Ipul tahu senaman je. Aku hari-hari exercise. Okey, kalau bab senoman ini, itu pernah, kalau apa yang kita dapatkan dulu, kita pernah bertanya pada guru-guru kita ketika berada di Hadramaut dan sebagainya,
itu kalau kita berikan gambaran seperti mana yang tadi kita bahaskan, itu bila kita keluarkan duit, walaupun kita akan terima balik duit itu, tetapi dalam masa yang sama ada kerugian pada satu pihak, ada keuntungan pada pihak yang lain. Jadi bila ditanyakan soalan ini kepada guru-guru kita yang ada dulu, tidak membenarkan akad seperti ini. Tapi walaupun dia sudah menjadi tradisi ataupun kebiasaan, khususnya di kalangan masyarakat kita. Tetapi bila kita lihat dari segi surah gambaran yang diberikan, walaupun dia sudah menjadi kebiasaan di kalangan ibu-ibu kita dan sebagainya, ada berlaku kerugian pada satu pihak dan juga keuntungan pada pihak yang lain pada satu-satu masa. Taib, akan duit yang ditaruhkan ataupun benda-benda yang ditaruhkan kat situ, kalau lihat kepada surah gambaran itu, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Tetapi kita tak nak putuskan di sini. Taib, walaupun pandangan saya seperti itu, taib, mungkin ada di kalangan musyahid ataupun yang menyaksikan live ini dan sebagainya, itu ada rujukan-rujukan yang lain. Boleh bertanya kepada para asatizah dan juga para ulama yang lain tentang hukum memain senuman dan sebagainya, adakah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dan sebagainya. Sama juga dengan yang tadi kalau kita bahaskan kripto dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan masyarakat kita Islam yang sudah apa orang kata, yang sudah mengambil keuntungan yang banyak ataupun dah dapat keuntungan yang banyak daripada mata wang kripto. Tetapi masalah ini masih lagi dalam pembahasan. Bukan di kalangan orang awam, tetapi di kalangan para ulama. Ada yang mengharuskan, ada yang mengharamkan, ada yang masih tawakuf ataupun berhenti, tidak mahu mengharamkan dan juga tidak mahu mengharuskan. Taib, jadi ini masih lagi ada khilaf dan sebagainya. Apa yang kita sebutkan tentang senuman, itu yang kita tanya kepada guru kita. Tapi jangan, saya nasihatkan supaya bertanya lagi kepada para asatizah ulama yang lain akan hukum tentang senuman ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ni ada satu soalan tak? Kalau bab khilaf ni kan Ustaz, macam mana kita nak mengatasi Ustaz? Apa yang selalu ulama-ulama bertindak ataupun kaedah yang diorang gunakan kalau ada masalah khilaf ni? Sama ada misalnya benda yang ada kata tak boleh, ada kata boleh, tapi pilihan dia boleh atau tidak. Nah, perbezaan di kalangan para ulama itu adalah rahmat. First kali perbezaan di kalangan para ulama itu adalah rahmah. Jadi kalau kita lihat dalam satu-satu isu ataupun satu-satu hukum, kadang diharuskan, kadang tidak diharuskan, kadang hukum dia menjadi wajib, kadang hukum dia menjadi sunnah dan sebagainya, lihat kepada keadaan individu tertentu. Di dalam pemberian fatwa, dalam pemberian fatwa itu, kalau kita belajar ilmu fatwa ataupun adab sebagai seorang mufti itu, bila dia nak keluarkan fatwa dan sebagainya, dia haruslah mengeluarkan pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang mu'tamad, yang pandangan mu'tamad, kemudian boleh juga dia menghikayatkan pandangan-pandangan yang bukan mu'tamad sebagai hikayat, cerita sahaja. Tetapi kalau untuk mengeluarkan pandangan-pandangan yang lemah, maksud lemah ataupun kuat, pandangan yang kuat ataupun lemah ini dari segi dalil. Jadi siapa yang mencari dalil, siapa yang mengkaji dalil ini bukan kita, orang awam. Kita ni tugas, kita just ambil hukumnya boleh ataupun tak boleh, hukumnya harus ataupun tidak harus, haram ataupun wajib ataupun sunnah, itu saja. Tapi yang mencari dalil daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah, ini tugas para ulama, seperti mana yang telah disediakan ataupun dengan usaha mereka itu, mereka telah menulis kitab-kitab yang bermanfaat sehingga memudahkan bagi kita generasi yang datang selepas mereka untuk mengambil atau mengeluarkan satu-satu hukum. Jadi khilaf kat situ selagi mana dalil yang dikeluarkan itu mempunyai nas ataupun bukan daripada hawa nafsu, daripada usul, asal usul yang betul, mengikut kaedah ilmu dalam ilmu-ilmu tertentu, khususnya dalam hukum, maka diperbolehkan. Untuk apa? Untuk kita mengambil. Tetapi kita ini sebagai seorang awam ataupun kita ini sebagai mustafti, bila saya datang kepada orang, saya bertanya, saya ini orang awam, al-awam la madhhab lah. Orang awam ni seperti tidak ada mazhab baginya. Jadi tak boleh. Actually
orang awam pun tak boleh kata ini perkara khilaf. Aku boleh pilih ni, aku boleh pilih ni, aku boleh pilih ni, dia akan jadi rojak. Betul. Taib. Jadi seharusnya orang awam itu dia mengambil sahaja apa yang telah diputuskan oleh orang yang bertanya ataupun ustaz ataupun ulama yang bertanya. Madhabul mustafti, madhabul mufti. Orang sebut madhab yang bertanya adalah madhab yang memberi jawapan ataupun yang memberi jawapan bagi soalan yang ditanya. InsyaAllah. Saya rasa memang malam ni kita dapat merangkumi banyak soalan-soalan dalam satu sesi ni, walaupun kita membahas tentang main poker online, cryptocurrency dan juga masuk kepada pembahasan ilmu, manfaat ilmu, senoman. Tapi senoman saya masih tak. Aku cakap kau ustaz. Kau ajak kau peko. Baru break sekejap kau dah ada. Saya masih terragu-ragu sebab senoman saya pandang, ni pandangan saya lah ustaz Pandang saya senoman kira macam saya kasih Advance macam advance dulu. Kira macam ibarat saya saving. Saving sendiri kan. Pegang duit cuma ni, saya tak nak pegang duit saya. Saya kasih okey kau pegang bulan ni. Next month pegang. Okey bulan ketiga baru aku dapat raikan. Macam simpanan. Macam simpankan lah. Lepas tu sebab mungkin aku macam apa tak tahu jaga duit ke. Maybe ini topik kita boleh bahaskan pada episod yang seterusnya. Pasal kita pun nak kena buat closing. Oh dah nak habis lagi. Bagi mereka je. Pasal kau tahulah. Alamak. Aku bayarlah extend lagi lah. Renovation dah continue ni. Tak cukup lah. Jadi bagi mereka yang sedang menonton, insya-Allah kita akan kembali lagi live tiap-tiap hari Selasa pada 9 malam insya-Allah. Dan juga bagi mereka yang sedang menonton live, kita nak memberikan shout out kepada sponsor kita, our official sponsor Salwadin dari Hero Homes. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 maaf dan boleh hubungi dia ataupun boleh melungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau wawa_din. Jadi ehwal rumah tangga tak jual beli rumah je Jadi alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung sesi podcast kita, dan kita ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Terima kasih Ustaz. Dan bagi mereka yang sedang menonton live dan mengikuti sesi podcast live ini, terima kasih banyak-banyak yang setia bersama kami pada malam Selasa, dan kami harap dapat berjumpa lagi dengan anda lagi pada minggu depan. Saya host anda Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipul. Maka jangan ke mana-mana, kita ada Product Talk selepas ini. Jumpa anda minggu hadapan. See you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada Product Talk daripada Salwadin at Hero Homes. Dan bagi mereka yang ingin mendapat khidmatnya property agentnya Salwadin, bolehlah hubungi beliau dalam 92700737. Dan bagi mereka yang ingin melungsuri pada Facebook beliau, silalah lungsuri kepada Salwadin-Hero Homes, dan bagi Instagram beliau adalah wawa_din. Jadi alhamdulillah kita berada di dalam studio bersama kita, iaitu Salwadin dan Haikal dari Hero Homes. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Okey, jadi pada Product Talk hari ini kita akan ingin bertanya kepada Salwadin dan juga Haikal mengenai bagi upgrading. Saya rasa ini perkara banyak ditanya-tanya di kalangan masyarakat kita atas topiknya upgrading. Betul. Jadi boleh tak kita ini upgrade, misal kalau ada orang tu dia ada property of 4A. Boleh tak dia upgrade from 4A to mansionette? Dan apakah cara-caranya, dan adakah perlu bagi beliau untuk top up cash bulanan? Jadi saya tujukan soalan ni pada Salwadin dululah. Okay. Yes, boleh kalau dia upgrade daripada 4A to EM, insyaAllah boleh. Kita kena tengoklah dia punya kalau dia jual tu ada profit, boleh keuntungan dia tu boleh masukkan dalam rumah baru. And then kalau CPF dia masih banyak, and then dia punya monthly installment, yang importantnya, yang paling important lah, paling penting sekali, dia punya monthly installment berapa. So dia ada cara-caranya untuk kita buat perkiraan. So kalau
tentang dia punya monthly installment tu, kalau ada cash top up, it also depends lah. Kalau CPF dia strong, kita boleh reservekan CPF dia untuk dia bayar bulanan. I think bukannya forum aja yang boleh upgrade to maisonette ke executive apartment ke. Yang daripada rumah 3 bilik pun kita pernah jugalah clients yang upgrade from 3 room flat, dia terus pergi rumah executive. Oh, that's a big step Big step. Wah. Actually condo pun ada actually. But of course semua depends on individual masing-masing punya income, gaji, suami isteri dua-dua kerja ke tidak ke, and then expenses duit, macam mana simpanan. Actually apa yang saya perasan is actually dia punya CPF, how strong the CPF is. Yang orang nak upgrade rumah EM tapi CPF tak banyak pasal baru start kerja. Yang early 30s punya umur, tapi income tinggi sikit. So boleh cover, loan dia boleh cover to afford rumah EM, rumah executive lah. Yang the older batch, yang closer to 40 or even the early 40s punya batch pun, income what I notice does not need to be as high as yang buyers yang upgraders yang muda-muda sikit. Tapi diorang ada CPF lagi banyak. Strong. So diorang dah kerja more than 10 tahun extra daripada the younger group. So whatever they have in the CPF is enough for the calculations lah. And in fact they have surplus. So kita tak, kalau boleh kita nak ada kena extra lah. Ada extra duit, ada extra CPF. ada lebih, kita tak boleh, tak payah nak deposit entire amount of CPF lah. Means dia punya CPF tak payah nak kosongkan. Macam dulu punya time HDB nak beli rumah dia selalu sapu semua kan. Sekarang undang-undang dah tukar sikit. Boleh simpan. Betul. And then kalau pandai pakai bank loan pun boleh arrange such that jangan sapukan CPF semua lah. So at least you ada backup. That means you ada kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun for both suami isteri tak payah kerja and masih boleh bayar rumah for 3, 4, 5 years. Oh, amazing. Kalau nak travel the world pun 2 round, 3 round balik. The early retirement dah boleh. Nak early retirement tak sangat lah kan. Pasal balik Singapore nak kena bayar lagi. But when you say just now, dia punya income tu dah mencukupi. Jadi mungkin orang awam ataupun public people, they also want to know, mencukupi ataupun sudah tak sampai pada tahap yang dia boleh beli private property or mansionette or upgrade to a bigger house. So how do they gauge whether diorang punya income punya level ceiling sudah sampai? Berapa, correct. Are they ready to commit to that kind of approach? For me lah, I rasa it's very personal question. Pasal yang ada orang gaji sama, misal kata lah, suami isteri gaji combine 8,000, 9,000. Some will feel that, cukup nak upgrade kondo, more than enough. Ada balance. Tapi yang orang gaji same, sama gaji, sama umur, sama CPF, tapi diorang rasa tak cukup. And diorang rather go for rumah eksekutif dulu. It's the fear lah. Actually diorang takut. Diorang takut nanti bila dah beli, lepas tu macam mana nak bayar tu bulan-bulan. And then cukup ke tidak. And then expenses dengan anak-anak. Diorang takut actually. Actually pasal anak-anak pun, it's not just about kemampuan juga. Pasal nak kena tengok your family unit berapa besar. Kalau pasal also yang ada rasa yang nak budak-budak makin it's gonna get bigger and bigger. They want the space and all that. Tapi I personally feel when budak-budak masih tengah sekolah, primary school, they don't really need the space. You know, contrary banyak orang rasa that's when they need the space, nak kena lari semua kan. But I feel bila dah masuk belasan tahun, that's when they need their own rooms kan. Tak nak share bilik, tu baru time to go to rumah EM, rumah eksekutif. I see. In between tu, kalau dah, bukannya pasal kalau berani it's about kalau dah buat your planning, you dah berbual dengan the correct person, not just the agent lah. Nak kena berbual dengan banker, nak kena berbual dengan orang lain yang dah pernah buat the move beyond. I know we're talking about EM hari ni. Sepatutnya berbual pasal EM topik dah lari sikit, but it's connected lah. But once you have made the effort lah, made the effort to find out more, to speak to a lot of people lah. Berbual dengan orang untuk find out. Because saya pun ada klien yang CPF dia banyak.
CPF dia ada 700,000 actually. Wow. Dia kerja Ya. apa Sorry, saya Itulah. nak tanya juga. Dia kerja apa? Dia kerja dekat one of Boleh cakap? luxury boutique lah tak apalah. So I think she manages it. So Wow. dia dengan husband dia. So ada 700,000 tapi tak nak beli private property. Sebab apa? Sebab dia nak space. So it's personal preference. Ada orang they want kalau mesti ada budak-budak yang nak masih mandi dekat pool, so condo is. Tapi this client, what I remember you were sharing with me, they actually explored. Yeah. They really explored the concept. They orang accept yang private property would be a good option for them. Yeah. Tapi bila True. dah time tengok, orang tak suka. Sebab space. Bilik tu macam anak dia dah besar kan. Dia nak space untuk taruh barang tu bilik. Of course kalau condo some people. Anak dia dah tua sikit kan? dah besar. Okay, I mean there's an advantage lah. That means for me as a end user macam orang awam nak beli rumah ni. Jadi saya perlu memperhatikan apa yang what kind of phases in life that I'm going through lah. Yes, Betul. betul. If I'm a young couple, so anak masih kecil, so I don't need experience macam tadi Haikal mengatakan. Maybe yalah for boys and girls orang boleh congregate satu bilik kan. Yes. Yeah. But when maybe 10 years down the road, kan, maybe I have to upgrade. Betul. And Betul. like it or not, and I cannot stay in this 3-room flat anymore. Betul. Right, I have to upgrade. So, Bukannya tak boleh, nak tak nak je. Yalah. Sometimes boleh but actually it's a question of whether you want or you don't want. Betul. lah. But space is a very personal thing lah. Pasal kita pun ada klien yang ada big family, 5 children. Yeah. You know, stay in a 4-room, 5 children pun stay in a 3-room flat pun. Kecil Kecil lah. Yalah. But you know, mesra. I mean, when I go down, you know, it's nice to see. Tapi bila rumah dah besar sangat kan, nanti budak-budak semua dalam bilik sendiri. Correct. Tak dengar. Tak tahu pun ada anak ke. You know? nak kat bilik ke tidak tak tahu kan. Betul. Bukan semua dah kat bilik, their own room. So actually bila kecil tu more close lah. Correct. Semua kat luar, TV satu kan. Semua tengok TV kat luar. So I guess it's about understanding. Kita nak kena tanya diri sendiri lah. Okay. Bilakah kita perlu space betul-betul yang 1,500 square feet, 1,400 square feet semua. You know, pasal growing up, I feel budak-budak pun apa-apa yang dia ada, itulah they will be happy with. I see. You know, because it's not the space of the house that will make the children happy. It's, you know, parents punya interaction dengan children and all that. Betul. Yeah, but space really, I feel lah, bila I was growing up pun, I grew up in a 3-room flat and all that. But bila time poly, bila time secondary school punya time, nak kena belajar betul-betul, that's when I need the privacy, nak kena fokus. Betul. Tapi dulu pun, bila at that time ada bilik sendiri kan, tapi belajar dekat luar juga. Kan? So, I think nak kena understand lah. Property terikat. I mean, in Singapore, property and retirement is closely intertwined. Okay. Dia related lah kan. Okay, when we talk about upgrading, especially now we are talking about EM. Okay. Kenapa kita what's the plus point of upgrading to EM? Compared to HDB, normal HDB. Correct, normal HDB kan. Okay. Bila you upgrade to EM ni government stop building and terus stop building in 1995. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi. So it's a rare breed lah. Rare. Betul lah, rare breed kan. So when you have the demand is there tapi supply tak ada, so it becomes a good buy lah. Betul. Actually, it's a very basic concept of supply and demand. Betul. Whereby sekarang HDB yang paling besar pun is a 5 room, 3 generation. Yes. Around it's a 120 square meter. There's a difference between EM dengan 5 room. In terms of the size banyak big difference lah. Big difference Yeah. And tapi sekarang HDB pun paling besar dia buat pun is around 120. Nak kena fact check dulu but it's around 120 square meters paling besar yang dia buat. Tapi rumah EM, rumah eksekutif, it's not just EM yang 2 tingkat. Tapi ada executive apartment yang 1 tingkat. Yes. Yang personally I lagi suka lah 1,006 square feet, 1,500, 1,006 square feet semua. Besar. Okay. And that's what people like lah. You know, and when they want to go for space, that is the big advantage. And the fact yang EM ni not just space advantage, like you said it's a rare product. Yeah, correct. Macam landed field tau. Betul. And the demand is still there. No matter how old
Kita pun ada klien beli rumah EM, oldest EM in Singapore kat Jurong. Yeah. And beli juga. Pasal dia kata it's the biggest that they can get. Yeah. And they need the space. EM ni macam goreng pisang panas. Betul. Masuk aja dalam terus. property guru, lepas tu cepat aja. Especially in today's hot market. Ya. Tak kisah condition apa. Yeah. I help a buyer offer. Dia punya agent buka 660. Kita offer. My last offer was 675. Okay. Dia buka 660. My offer 675. Orang lain beli. Oh, that's above. That means dia punya harga lebih daripada apa yang seller asking. Awak minta 600, saya bagi 700 pun tak dapat. The concept is like that, especially in today's market. EM, Sebab dia EA, rare sangat. and semua orang kalau boleh nak upgrade. I think one speciality about EM is still located at the heartlands. Betul. Betul. Compared to macam executive condo ke apa Betul. kan. Betul. Certain condo are located in the central area ataupun CBD, I would Betul. say. But for EM, I think it's still located at the heartlands. Itu yang the plus point. Pasal people are so attached to heartland punya facilities. Actually nak kena understand the demographics of upgraders today. Semua buyer kita 30 lebih mid-30s Muda kita we grew up in Tampines, Woodlands, Yishun, Jurong, true. Bukit Batok, and interestingly this is where kalau tapi bila kita beli BTO tempat dekat Punggol, Sengkang. tempat kat Kek Hong, tempat betul. mana-mana lah Canberra lah, mana-mana semua. Tapi bila kita nak upgrade, kita selalunya kita go back The older estates. we go back to where we grew up. Yes, true. Oh, really Yeah, my first choice, I mean, bila I nak pindah rumah, I will always still look at, for me, Tampines, Pasir Ris. This is where I grew up. And you ask me to consider kat Jurong, walaupun cheaper, a bit hard for me lah. You ask me to consider anywhere else, you know, a bit hard because, again, I grew up there, my family pun dekat sana. That's why... Ada attachment Ada attachment, And... actually, that's why also our generation, we grew up there. And that's when HDB, buat all these executive flats. After 1995 all stop. dah stop. Kita pun dah grow up lah. So and we grew up where the executive apartments are. Very very interesting topic that you brought up. Because like you said, location is a very perkara yang very relatable to everyone. Pasal ni perkara, I think everyone will attach themselves to where they grew up lah. And kampung apa, betul, kampung kan. But the thing is, EM is a very interesting topic here. And macam orang would always have this skeptical, macam rumah kalau besar, and then after that, now if I buy this EM, then in the future would I be able still to market this property or not? Pasal dia punya age one thing is age. Sebab dah tua pasal the last EM was built 1995. 95, correct. Tapi dia punya first EM, actually I tak ingat, It's earlier lah. Early 80s. 80s I think, Early 80s. Yang sekarang dah nak masuk 40 tahun. Considered old lah. There are also transactions that kita ada nampak rumah yang besar lah. Okay, not only EM, EA yang I think paling tua sekali kat Bedok kita check dah 40 tahun pun. Tapi transaction masih healthy. 800,000, 700,000. Betul. Yes. That means it is still how we value dia tu masih ada. Pasal again, because of the rarity, how rare executive apartments are, orang pun orang faham age of property HDB is an issue. Tapi orang pun they will go around it lah. I mean, not saying orang, they will make it work. Orang nak kena top up cash ke. Pasal like you said, it is located in kita punya tempat. You know where we want to go back to, it is there. And then harga dah macam gitu, apa nak buat kan? Yang the biggest question is mampu ke tidak? Kalau mampu and I suka, tak kisah umur, because I know that I'll be staying in this EM for the next 20-30 years sampai budak-budak dah pindah keluar, dah kahwin, dah apply BTO, tumpang rumah kat sana sekejap 2 tahun 3 tahun, dah dapat kunci BTO, baru dia pindah keluar, baru I downgrade. So because of that, I don't mind paying extra. I don't mind paying for EM prices now, the premium. Okay, if let's say for despite the age, for a backup plan, macam let's say for macam now a young couple beli EM, and I mean dorang pun dah anak, so future maybe 20 years down the road, 25 years down the road, anak dorang pun dah kahwin. So dorang pun
Diorang pun dah old couple. Betul. Yeah. And staying a very big house pun quite taxing Correct. Jadi would then be still a market for them to sell the EM not? Betul. I think still the question, the fact that EM, no matter how old it is, the demand is still there. And even hari ni pun we use Bedok as an example Bedok ada flats yang baru 5 tahun, Bedok pun ada flat yang dah 43 tahun. Betul. Yang rumah yang dah tua 40 plus years old pun jalan juga, masih jalan juga. Ya, pasal there will always be a gap in price between let's say a 5 room 5 tahun and a 5 room 40 tahun. Yes. Tak semua orang boleh mampu yang 5-year-old punya, misal kata 5 room Bedok 5 tahun 700,000. Same price you can get an executive flat. Example. Okay. So there will always be a price gap. There will always be someone who yang nak beli rumah muda. There will always be someone yang nak perlu rumah yang besar. Pasal ada 3 anak, 4 anak, 2 kucing, mak bapak tinggal, ada maid. So they really need the space. I see. Yeah. Okay, EM is a very interesting topic, and I think bagi for those who want to have more enquiries on this topic, and bolehlah hubungi Salwadin di nombor 92700737 dan bolehlah private DM dia ke di Facebook dan juga Instagram Salwadin-Hero Homes, dan di Instagram Wawa_Din.